Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react sebuah video dari channel Malaysia yang membahas tentang sejarah tempo dulu, sejarah klasik zaman kerajaan, yaitu di eranya Majapahit. Oke teman-teman, kita tahu ya sejarah tentang Majapahit di Indonesia yang di dalamnya banyak banget tokoh-tokoh seperti Gajah Mada salah satunya. Di Indonesia itu ditulis sebagai tokoh yang mengagumkan buat bangsa Indonesia. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan penulisan yang ada di Malaysia. Oke, lucunya di Malaysia tokoh-tokoh ini ditulis sebagai tokoh-tokoh antagonis ataupun penjahat. Hal inilah mungkin penulisan ini didasari dari rasa kekalahan sejarah tempo dulu, ataupun mungkin penulisan ini ditulis dengan rasa kebencian ya. Dan seperti apa videonya, kita akan coba lihat selengkapnya dalam cuplikan berikut ini. Jangan lupa like dan subscribe. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Zack Kirana dan hari ini saya nak ceritakan sedikit tentang satu prosa klasik. Ini adalah prosa tradisional dalam antologi tingkatan 4 Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Namanya ialah Kepimpinan Melalui Teladan. Ramai student yang memang tak baca pun cerita ni keseluruhannya sebab dia adalah prosa klasik, jadi sukar untuk difahami. Baca 2 perenggan biasanya dah mengantuk dah. Jangan risau, saya akan bantu awak untuk beri kefahaman tentang jalan cerita ini yang sebenarnya. Okey, izinkan saya memperkenalkan watak-watak yang disimak ya teman-teman ya. Okey, di Majapahit ini semua adalah watak antagonis semuanya. Kita ada Seri Betara. Okey, saya tunjukkan Seri Betara. Seri Betara ini dia bukan raja tau. Dia ni macam penasihat raja, orang lama-lama dulu. Biasanya kalau dalam TV tu dia berambut putih. Itulah dia Seri Betara Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ialah raja di Majapahit. Dalam ni dia juga adalah watak antagonis. Dan siapa lagi yang ada dekat Majapahit? Kita ada Ketalasari, watak utama kita, penjahat utama kita, the most wanted. Ini guru ya teman-teman ya. Ketalasari nampak macam Loki, macam ya, tapi dia Ketalasari dalam ni Okey. Dan di sini pula ada ibu kepada Ketalasari ataupun isteri kepada Petala Bumi. So siapakah Petala Bumi? Nama ini kok Petala Bumi asing ini banget ya? Adalah orang Majapahit yang diutuskan oleh Seri Betara untuk yang diagung-agungkan ini ya. Tapi Petala Bumi dan 6 saudaranya. Mereka 7 bersaudara. Saudara ni maksudnya macam adik-beradik ataupun mereka yang mempunyai pertalian darah lah Mereka telah mati dibunuh di Bukit Cina ketika cubaan untuk masuk ke negeri Melaka. Siapa yang bunuh? Laksmana Melaka. Jadi kita kenalkan watak seterusnya Laksmana Melaka. Di Melaka juga kita ada watak Sultan Melaka. Mestilah cerita lama kan, mengagungkan raja kan. Dan ada juga watak sampingan iaitu Temenggung, Bendahara dan lain-lain. Nanti saya akan cerita sama-sama tu. Okay? Latar tempat dalam cerita ni pula kita ada negeri Melaka, of course. Okay? Majapahit, kita ada Bukit Cina, tempat kematian Petala Bumi tu. Okay, kemudian kita ada rumah Ketalasari. Kita ada juga perkampungan orang Jawa, okay, perkampungan orang kaya-kaya di Melaka, dan kita ada juga babak di Istana Melaka serta pasar di Melaka. Kisah bermula apabila Gempar diceritakan. Petala Bumi dan 6 saudaranya, mereka 7 bersaudara, pergi ke Melaka untuk menyerang Melaka atas arahan Seri Betara. Tetapi mereka ini telah mati terbunuh. Siapa yang bunuh mereka? Laksmana Melaka. Mestilah Laksmana nak bunuh mereka. Sebab mereka cuba menceroboh sempadan Melaka. Okay? Dan mereka ini dipanggil sebagai penjurit. Penjurit kalau ikutkan maksud dia ialah askar atau tentera. Tetapi saya akan banyak pakai penjurit untuk pihak Majapahit. Saya akan pakai penjahat. Jadi penjurit masih lagi maksud dia askar. Mereka bertujuh ini yang dikepalai oleh Petala Bumi. Mereka ni antara yang terhebatlah di Majapahit. Tetapi pelik juga macam mana dia boleh mati. Maksudnya Laksmana Melaka ni sangat-sangat hebat.
Sampai Ini yang diagungkan Laksamana Malaka ya. Mengejutkan. Intinya. Sangat mengejutkan. Dan parti Gajah Mada, dia rasa sedih dan terkesan. Kenapa? Sebab dia terlalu rapat dengan petala bumi. Dan apa yang dibuat? Dia panggil orang suruhan dia untuk pergi ke rumah petala bumi, maklumkan tentang kematian petala bumi kepada ahli keluarganya. Orang suruhan parti Gajah Mada pun pergilah ke rumah petala bumi. Di rumah petala bumi, kebetulan Ketala Sari baru sahaja pulang dari Dahar, satu tempat kat sana, yang mana dia ni baru pulang bekerja. Dia bekerja sebagai apa? Dia ni perompak, pencuri. Dia mencuri harta orang kaya-kaya. Kebetulan pada hari tu dia bawa pulang duit bernilai jutaan, nak bagi ringgit ke? Jutaan lah nilai dia. Orang Jawa, orang Majapahit ada pakaian yang dianggap mahal-mahal, rampok. harta dan barang kemas dia bawa balik. Dan soalan dia kepada mak dia. Ditanya mak dia, "Hai ibuku, ke mana pergi bapaku maka tiada aku lihat ini?" "Mak, mana ayah? Tak nampak pun." Setelah ibu Ketala Sari dengar soalan anaknya itu, dia pun menjawab, "Hai anakku, yang bapamu itu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksmana Hulu Bala Ratu Melaka." Mak dia nangis, cry a river sambil berkata itu. Lepas dia dengar macam tu, Ketala Sari pun kata, "Syekh Ratu Melaka dan Laksmana, mati engkau olehku tanpa kedep tembung laku." Dia kata, "Cis, Ratu Melaka dan Laksmana, matilah engkau kat tangan aku tanpa simpati, tanpa belas kasihan. Syahadat negeri Melaka pun habis kubinasakan." Dia nak hancurkan satu Melaka. "Jikalau tiada aku perbuat demikian, bukanlah aku anak penjurit yang berani dan kepetangan." Dia kata, kalau aku tak mampu hancurkan Melaka, aku ini bukan anak tentera yang hebat dan berani. Kemudian Ketala Sari pun terlalu beremosi. Cara dia bercakap dengan mak dia kelihatannya seperti orang berkelahi. Berkelahinya bergaduh. Kebetulan pula orang kiriman parti Gajah Mada dah pun tiba kat rumah mereka. Dan dia tengok, Ketala Sari macam tengah bergaduh dengan mak dia. Tapi sebenarnya dia tengah emosi, tengah marah. Ketala Sari perasan ada orang datang ke rumahnya. Dia pun bertanya kepada orang itu, "Siapa tuan hamba ini?" Dan orang itu pun jawab, "Manira ini disuruhkan oleh parti Gajah Mada melihat Pakar Nira." Manira tu saya. Dia kata, "Saya ni dititahkan oleh parti Gajah Mada untuk melihat awak. Sudahkah datang dari Dahar atau belumkah? Dah balik dari Dahar atau belum? Kerana parti Gajah Mada hendak bertemu dengan Manira. Sebab parti Gajah Mada nak jumpa dengan awak." Ketala Sari pun segera ambil keris dia, letakkan ke pinggang dia, dan dia terus berjalan diiringkan dengan orang itu sampailah ke istana Majapahit bertemu dengan parti Gajah Mada. Setibanya Ketala Sari untuk menghadap parti Gajah Mada, parti Gajah Mada pun berkata, "Hai anakku Ketala Sari, hai Ketala Sari yang aku sudah anggap sebagai anak, sebab aku menyuruh memanggil anakku ini kerana pesan bapamu kepada aku. Jangan tiada dikasihi anakku ini, kerana bapamu sudahlah mati dengan pekerjaan Seri Betara." Dia kata, "Tujuan aku panggil engkau kat sini sebab aku teringat pesan bapa engkau kepada aku supaya aku sayangkan kau seperti anak sendiri. Dan sekarang bapa engkau dah mati kerana menunaikan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Seri Betara. Akan sekarang anakku hendak dijadikan penggawa agung. Dan sekarang aku nak jadikan engkau Ketala Sari sebagai penggawa agung." Penggawa agung ni macam ketua kampung lah. Ketala Sari mendengar kata-kata parti Gajah Mada, dia pun sangat suka cita, dia gembira dan dia menyembah kaki parti Gajah Mada. Dia berkata, "Endah apatah pekerjaan membunuh Ratu Melaka dan Laksmana itu? Apa susah sangat nak bunuh Ratu Melaka dengan Laksmana itu? Pada hati Manira, jika negerinya pun dapat Manira alahkan dengan seorang kula juga. Pada hati saya, kalau saya dapat kalahkan negeri Melaka itu dengan seorang diri je, syahadan segala anak bininya orang Melaka itu pun dapat Manira ambil. Anak bini orang Melaka lagilah saya boleh ambil. Adapun jika belum Manira bunuh Ratu Melaka dan Laksmana itu belum mati, tiada mahu Manira jadi penggawa. Dan ini jaminan saya, kalau saya belum bunuh lagi Ratu Melaka dan Laksmana Melaka, jangan jadikan saya sebagai penggawa." Confident dik. Parti Gajah Mada dengar jaminan daripada Ketala Sari, dia sangat gembira. Dia jamunya Ketala Sari untuk makan sedap dan pakaian yang indah diberikan kepada Ketala Sari. Dah habis makan-makan tu, parti Gajah Mada membawa Ketala Sari menghadap Seri Betara. So dikata kepada Seri Betara, "Seri Betara, aku dah jumpa dah seseorang yang boleh
lakukan tugas membunuh Ratu Melaka dan Laksmana Melaka. Inilah orangnya. Namanya Ketalasari. Dia sangat hebat. Jadi Sri Betara pun tanyalah kepada Ketalasari, betul ke kau boleh buat kerja ni? Ketalasari dengan actionnya dia kata, negeri Daha pun saya boleh kalahkan. Ini kan pula setakat nak bunuh Ratu Melaka dan Laksmana. Just a piece of cake sahaja. Hashtag confident tu penting ya. Lucu ceritanya. Maka mereka pun menyiapkan kelengkapan untuk Ketalasari menyerang Melaka. Jadi ada 10 orang pengiring untuk mengiringi Ketalasari. Dia pun berlayarlah misi membalas dendam menuntut bela atas kematian ayah dia. Lagu yang saya boleh bayangkan pada ketika ini, hoi hoi ya hoi. Jadi berlayarlah dia. Kemudian dia tiba di sebuah perkampungan Jawa di luar kota Melaka. Perkampungan ini dinamakan perkampungan orang Jawa. Dia menyamar sebagai orang Jawa kat sana supaya dia diterima oleh masyarakat. Dan bestnya, apabila dia menyamar menjadi orang Jawa, dia ada green light, ada lesen untuk keluar masuk ke perkampungan orang kaya-kaya di negeri Melaka. Dia kan pencuri, dia daim dah. Kat sinilah nanti dia akan buat kerja dia sebagai seorang perompak. Ketika di perkampungan Jawa, Ketalasari dapat tahu tentang Patih Kermawijaya, iaitu seorang pembesar Melaka yang berketurunan Jawa. Dia menyamar jadi pengikut Patih Kermawijaya, jadi dia senanglah masuk ke Istana Melaka. Satu hari, dia ikut Patih Kermawijaya masuk ke Istana Melaka. Dan dekat dalam tu, dia tengok seorang demi seorang hulu balang Melaka. Dia kan nak cari Laksmana, dia tak kenal lagi mana Laksmana yang bunuh ayah dia. Dia tengok seorang demi seorang, sampailah mata dia nampak Laksmana Melaka. Lepas dia nampak je Laksmana Melaka, dia bercakap dalam hati dia, dialah gerangan hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksmana itu. Oh, dialah hulu balang yang bernama Laksmana itu. Jikalau demikian lakunya, sungguhlah ia dapat membunuh bapaku. Kalau inilah orangnya, patutlah dia boleh bunuh bapa aku. Kerana ia penjurit besar lagi ke petangan. Sebab dia ni sangat sasa gedang dan sangat berani, nampak hebat. Maksudnya, Ketalasari sendiri mengakui bahawa secara fizikalnya Laksmana nampak memang sangat-sangat gagah dan kuat. Oh ya teman-teman ya, demikian ya. Satu cuplikan video yang menggambarkan bagaimana sejarah Malaysia ini ditulis didasari dengan rasa kebencian ya. Karena mungkin dari kekalahan sejarah tempo dulu teman-teman ya. Karena kita kalau membaca sejarah-sejarah Majapahit, bagaimana Empire Majapahit itu bisa menguasai begitu luas ya di kawasan Asia Tenggara ini, salah satunya juga di Malaka. Di Indonesia, sejarah Majapahit dengan tokoh-tokohnya dianggap sosok-sosok yang mengagumkan. Tetapi sebaliknya di Malaysia, justru sosok-sosok seperti Gajah Mada ini disebut sebagai tokoh-tokoh penjahat ataupun antagonis. Ya wajar-wajar saja ya teman-teman ya, karena mereka mungkin merasa sejarahnya kok bisa kalah dengan Majapahit, mungkin merasa demikian. Jadi penulisan prosa, karena juga prosa ini adalah sebuah cerita yang ditulis berdasarkan sejarah teman-teman ya. Penulisan prosa ini pun didasari dengan kebencian, bisa jadi seperti itu. Oke, wajar-wajar lah ya. Mungkin karena orang Malaysia merasa terjajah ya dari kisah-kisah yang ada di Indonesia. Salah satunya kisah dari Gajah Mada ini ya, yang mampu menguasai daerah Malaka. Jadi penulisan sejarahnya pun dibalik, tidak seperti yang ada di Indonesia. Oke, demikian teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Dan jangan lupa like dan subscribe. Kalaupun ada kekurangan, salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.